Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Hari ni kita nak bercerita mengenai sukan permotoran negara. Kita sering bercerita mengenai industri ini daripada skop yang lebih luas, tapi hari ni kita nak masuk terus kepada bagaimana kita bermula dengan lebih awal di peringkat universiti khususnya, kerana universiti menjadi satu medan ataupun tempat yang di mana inovasi dan juga kreativiti itu perlu dicambah dan diperkasakan. Dan bagaimana kita nampak hari ini, selain daripada kejuruteraan itu sendiri, industri permotoran ini perlu dilihat daripada skop yang lebih luas, daripada segi marketing, daripada segi penganjurannya, dan ini ada dipraktikkan sikit sebanyak di UNICEL. Dan untuk kita bercerita mengenai perkara ini, bersama saya ialah Profesor Madya Insinyur Muhyiddin Arifin, merupakan penasihat dan pengurus pasukan UNICEL Racing Team, di mana UNICEL hari ini ada pasukan mereka sendiri, iaitu diberi nama sebagai Team UNICEL Gems, mana sudah pun bertanding di dalam Capri yang ada hari ini. Dan mungkin kalau kita dapat cerita, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut mengenai industri permotoran secara lebih meluas, bagaimana UNICEL berperanan dengan tim yang ada pada hari ini untuk menyiapkan pelajar dengan kemahiran, dengan memahami industri, sinergi dan tercetusnya objek penubuhan tim ini sendiri. Mungkin Prof boleh bercerita daripada awalnya bagaimana. Silakan. Terima kasih Zul, dan terima kasih kepada Astro Awan ni kerana menjemput UNICEL Racing Team di wawancara ni. Tercetusnya idea penubuhan racing team ni bermula pada tahun 2007 apabila kami terlibat di dalam pertandingan kenu daripada Simen. Okey. Dan itu 2007. Dan kami cipta kenu tu daripada Simen dan sedikit komposit. Kami menjuarai kelima-lima kategori yang dipertandingkan di Putrajaya, Tasik Putrajaya. Jadi dan penglibatan projek ni adalah bersama dengan pelajar dan staff teknikal dan pensyarah yang terlibat. Jadi ini adalah satu motivasi untuk kita melibatkan pelajar-pelajar dalam projek-projek yang praktikal. So memang tujuan kami adalah untuk menjadikan UNICEF ini sebagai universiti yang praktikal dalam industri. Tapi Prof, kalau kita bercerita dalam sudut itu, untuk menghasilkan teknologi, gabungan pelajar dan industri semua mungkin dilakukan, tapi mewujudkan satu pasukan khas, tim khas untuk sukan permotoran ini, satu langkah yang rasanya agak di luar kotak dan juga cukup berani kat situ. Jadi dalam proses itu, bagaimana kita nampak sinergi itu secara lebih meluas, strategi itu dalam jangka masa panjang, bagaimana keperluan penubuhan tim itu? Okey, apa yang kami rancang ialah segala projek yang terlibat di dalam pembangunan teknologi di dalam racing seperti engine, bicycle, canoe, rakit dan sebagainya. So kami libatkan projek-projek ini dengan pelajar-pelajar yang mengambil kursus kejuruteraan, pengurusan, art and design dan sebagainya yang berkaitan. Jadi pada peringkat tahun kedua dan tahun ketiga, pelajar-pelajar ini diperlukan untuk memberi satu kreativiti ataupun inovatif pada tahun kedua dan ketiga secara praktikal sebelum mereka mempelajari teori secara mendalam. So apabila pelajar-pelajar ini telah terlibat di dalam projek yang praktikal, yang try and error, yang berinovasi. Jadi apabila mereka masuk tahun ketiga dan keempat, apabila mereka belajar teori secara serius, mereka boleh mengaitkan projek yang telah dilalui secara praktikal tu. Jadi pembelajaran menjadi lebih mudah. Dibandingkan dengan belajar teori dahulu, baru praktikalnya. Okey, tim UNICEL Gems ni, mungkin Prof boleh ceritakan gambarannya, kriteria dan juga kekuatan pasukan ini bagaimana, dan juga penyertaan dalam Grand-Prix yang ada pada hari dan pencapaian setakat ini. Pada tahun 2009 kami mula melibatkan diri dalam Formula Varsity, itu inter-university dan MRIS yang dianjurkan oleh UTM dan UTHM. UTM Melaka. Jadi Formula Varsity ini melibatkan penggunaan enjin motorbike yang ditekankan
penggunaan enjin yang dibuat di Malaysia. Jadi kami libatkan pelajar-pelajar kejuruteraan supaya mencipta ataupun meningkatkan taraf enjin itu, dan kami race, maknanya design, development and fabricate the racing car and the engine. So daripada situ kami mencapai kejayaan beberapa kejuaraan, dan pada tahun 2011 kami memberanikan diri untuk melibatkan diri di dalam Malaysian Capri Petronas AM. So itulah bermulanya era penubuhan Unicell Racing Team secara serius dalam sukan pemotoran. Dalam penyataan serius dalam sukan pemotoran itu, komponen-komponen penting yang diambil dalam pasukan ini, apakah di antaranya? Kerana bermula dengan satu praktikal daripada para pelajar, bagaimana pasukan ini juga adalah sesuatu yang berbeza dan mendapati sama dengan pasukan-pasukan lain yang ada dalam industri pada hari ini, walaupun daripada universiti. Memang pada mulanya kami agak cuak kerana nak bersaing dengan tim-tim yang buat di dalam Petronas Capri, seperti Petronas sendiri, seperti Honda, Yamaha dan beberapa yang besar-besar. Dan kebanyakan pakar-pakar yang terlibat dalam tim-tim tersebut adalah daripada luar negara. Dan kami berfikir bahawa kenapa Malaysia tidak mempunyai pakar-pakar yang boleh setanding dengan luar negara. Jadi situnya semangat untuk membentuk pelajar-pelajar ni supaya menjadi mekanik ataupun engineer yang profesional dalam bidang ini. Dan sukan pemotoran ni, penglibatan di dalam pembangunan teknologi itu bukan hanya untuk berlumba. Dia boleh digunakan untuk penggunaan lain, seperti dia punya sistem kontrol, enjin, bidang pengurusan, bidang art and design, marketing, promotion dan sebagainya. Jadi kami cuba libatkan pelajar-pelajar daripada fakulti lain, selain daripada fakulti kejuruteraan. Okey Prof, kalau kita cerita ni, ya, mereka adalah pelajar-pelajar universiti, tapi dalam masa sama bila dah masuk Capri dan sebagainya, kita bersaing dengan pasukan-pasukan yang mungkin daripada kepakaran mereka datang daripada luar negara dan sebagainya. Bagaimana membina keyakinan kepada para pelajar ini untuk mencipta inovasi ataupun sama bersaing dengan mereka. Itu kita bincang selepas ni Prof. Bagaimana kita melihat perkara itu, kita berhenti seketika dahulu, kita bertemu lagi dalam agenda selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Tadi sebelum berhenti saya ada bercerita mengenai mereka ni bersaing dengan pasukan-pasukan yang profesional. Prof mengatakan mereka pasukan-pasukan lain terdiri daripada jurutera ataupun pakar-pakar daripada luar negara. Tapi mereka ni mungkin daripada kaki tangan universiti sendiri, daripada pensyarah dan juga daripada student sendiri. Bagaimana membina keyakinan dan juga sekaligus dapat membangunkan keupayaan diri mereka untuk sama-sama bersaing dengan pasukan lain? Bagaimana itu dilakukan? Itu adalah merupakan satu pada awalnya merupakan satu cabaran kepada kami untuk meletakkan pelajar-pelajar dan staf yang memang sebelum ini belum pernah melibatkan diri di dalam pertandingan-pertandingan yang secara pada peringkat nasional dan internasional. Ini adalah satu cabaran yang kami rasa kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat? Itulah semangat dan keyakinan yang kami berikan kepada pelajar-pelajar dan staf. Dan bagaimana pula dengan pelumba-pelumba riders yang bakal yang serta dalam pasukan ini? Adakah mereka bagaimana mereka dipilih? Dan seterusnya, kalau kita bercerita rider untuk sebuah pasukan sukan bermotor ini, mereka seharusnya sebaik mungkin dipilih daripada mereka yang bermula daripada usia yang lebih awal. Macam tadi Prof ada mengatakan bahawa mungkin mereka berusia 10 tahun itu lebih elok untuk dilenturkan, untuk digilap bakat mereka. Dan dalam sudut itu juga, mereka ini juga perlu dibekalkan dan juga dengan satu jaminan dari segi pendidikan khususnya. Dan di sini saya rasa satu yang menariknya mengenai tim Unicell ini, kerana selain daripada mereka dapat mempraktikkan minat dan juga kemahiran mereka berlumba, mereka juga mungkin dapat menempatkan diri di Unicell untuk meneruskan pengajian dalam bidang yang mereka minati. Bagaimana? Memang itu betul tu. Unicell telah membuat satu langkah ke hadapan di mana
kami menyediakan beasiswa untuk rider-rider yang terlibat di dalam Petronas Kaprik yang dipanggil Unicell Kaprik Scholarship. Kategorinya ialah kami bermula pada tahun 2012 ni untuk 3 tahun yang akan datang, di mana rider-rider yang mencapai tahap 5 teratas untuk overall pada tahun 2012, kami akan sediakan beasiswa tersebut untuk melanjutkan pengajian mereka di dalam bidang apa sekalipun di Unicell. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kami juga menyediakan beasiswa untuk rider Unicell Racing Team sendiri. Apabila mereka mendapat keputusan overall 10 teratas, itu kami juga akan sediakan beasiswa. Dan buat setakat ni mereka memang bersaing. Mereka bersaing di antara dia untuk memastikan itu. Prof, bila kita cerita mengenai sukan permotoran ini, kita tak nak terpaksa akui ini adalah sukan yang menggunakan sejumlah wang yang besar, bajet yang banyak, kerana kita bercerita mengenai teknologi, dan teknologi baru pada hari ini sentiasa bergerak dengan cukup pantas sekali. Dan dalam aspek itu juga, berada di dalam sebuah universiti itu adalah satu kelebihan juga, kerana para pelajar dapat dijana kebolehan dan juga kreativiti mereka, dan inovasi pensyarah pun dapat dihubungjalankan di situ. Tapi tidak kita menafikan bahawa dalam aspek itu juga kita mungkin kekurangan daripada sudut dana berbanding dengan pasukan-pasukan yang mungkin lebih ke hadapan, yang mungkin berasaskan dan juga berteraskan perniagaan dan sebagainya. Jadi dalam aspek itu, bagaimana kita nak memastikan bahawa kreativiti dan inovasi itu tidak tersekat dengan kekurangannya dana, ataupun mungkin strategi yang perlu dilakukan yang lebih ekstrim juga di masa akan datang, supaya masalah dana ni juga dapat diatasi dengan mungkin dengan sponsorship dan sebagainya, dan sekaligus ini mungkin dapat disokong dengan pencapaian pasukan sendiri di kapik-kapik yang disertai. Bagaimana kita memandang perkara itu, Prof? Memang betul, Zul. Penglibatan di dalam membangunkan teknologi yang ekstrim ataupun yang beyond our melebihi jangkaan kita ialah kebiasaannya memerlukan kos yang tinggi. Jadi Unicell ada memberi sedikit bantuan pembelanjaan dalam beberapa bidang, dan kami juga mendapat tajaan daripada kerajaan negeri supaya kami dapat melibatkan diri di dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi itu sendiri, supaya kami dapat membuktikan bahawa pelajar-pelajar Unicell dan kaki tangan dapat membuktikan bahawa penyelidikan itu boleh dikomersialkan. Itu adalah target kami. Dan sekarang ini ianya berlaku dengan mengikut berada di dalam landasan ini, betul? Bagaimana? Setakat ni alhamdulillah, di dalam Kaprik kami sudah berada dalam ranking 5 teratas pada tahun yang kedua penyertaan kami ni. Selain daripada Kaprik, mungkin ada penyertaan di pertandingan-pertandingan lain, pelumba-pelumba yang lain di dalam tim Unicell Jom sendiri. Ada mungkin dalam perancangan ataupun sudah pun disertai? Ada beberapa penyertaan yang kami telah libatkan diri daripada tahun 2009, di mana kami menyertai MRS yang dikelolakan oleh UTM, dan Formula Varsity yang dikeluarkan oleh UTM, Universiti Teknikal Melaka, dari tahun 2009. Dan di samping itu Pro2 ada melaksanakan dipanggil Pro2 Eco Challenge daripada tahun 2009 dan Unicell memang terpilih untuk menyertai pertandingan tersebut yang dikeluarkan oleh Pro2. Dan pada tahun ini Proton mula membuat approach Unicell juga melaksanakan satu pertandingan yang dipanggil Proton Green Mobility Challenge, dan Unicell terpilih untuk menyertai dalam pertandingan tersebut. Okey, Prof. Kita nak berhenti seketika dahulu dan kita nak bercerita bagaimana pasukan ni
dapat sustain, melihat kelestariannya di masa akan datang. Kerana kita tidak mahu perkara ini sudah dimulakan dan terhenti setakat di situ saja. Kerana rangkanya sinergi itu dah nampak cantik dekat situ. Dan katanya selepasnya ada sirkuit akan dibina juga dan pelajar lebih mudah untuk bereksperimen dan sebagainya. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, betul lagi kita dalam agenda awal ni kita masih membincang mengenai bagaimana membina industri sukan pemotoran di Malaysia dan bagaimana peranan universiti itu dapat dimainkan, dapat digemblengkan dengan lebih baik. Jadi Prof, bagaimana kita melihat usaha ni sudah dijalankan dari Unicell Gems ni, bagaimana kita melihat kesinambungannya di masa akan datang? Kerana kita tak nak stop setakat sini saja. Sudah pasti para pelajar ini memerlukan lagi penglibatan dan juga galakkan yang lebih lagi di masa-masa akan datang. Kerana benchmarknya sudah ada. Apa lagi yang kita mahu lakukan di masa-masa akan datang, Prof? Okey, kalau kita lihat dari segi sejarah pembangunan sukan pemotoran di Malaysia, di mana kerajaan telah melaksanakan beberapa prasarana yang membantu kepada pembangunan sukan, seperti Sepang International Circuit yang bertaraf antarabangsa. Jadi daripada situ tercetusnya peminat-peminat dan pakar-pakar yang terlibat di dalam sukan pemotoran. Jadi kami merasa ini adalah satu keperluan yang amat penting, di mana kami telah menyatakan hasrat kepada pihak pengurusan Unicell untuk menubuhkan satu pusat kecemerlangan sukan kejuruteraan di Unicell sendiri. Dan Unicell telah memberikan kata putus dan bersetuju untuk menubuhkan pusat kecemerlangan tersebut dengan adanya LITA, kita panggil testing track. Sudah ada sekarang? Dalam perancangan. So, kami hanya menunggu lampu hijau daripada kerajaan negeri untuk mengeluarkan dana tersebut. Prof, bila kita cerita dari segi wujudnya LITA dan pusat kecemerlangan ini, kerana kita perlu memahami bahawa dalam menghasilkan modal insan atau menghasilkan pelajar yang cukup kreatif dan juga cukup inovatif dalam setiap satu hasil mereka, mereka juga perlu dirangsang dengan fasiliti seperti ini. Betul. Dan sejauh mana itu adalah satu perkara yang penting, dan juga memahami ekosistem di sebalik mereka itu. Kerana tadi Prof ada cerita mengenai para pelajar mungkin didedahkan kepada praktikal dahulu baru ke teori. Itu salah satu prosesnya. Tapi apa lagi perkara-perkara yang perlu dilihat dalam kita melihat dalam kita nak menghasilkan modal usaha atau kepakaran yang bertaraf dunia ni. Kerana seringkali terjadi bahawa industri berjalan lebih pantas daripada apa universiti. Sepatutnya ini bergerak seiring, ataupun mungkin universiti lebih pantas daripada industri. Bagaimana itu dapat diwujudkan dengan fasilitas dan sebagainya? Itu satu soalan yang bagus tu. Sebab dia sentiasa ada konflik di antara pendidik ataupun para akademik dengan industri. Jadi dan di mana secara realitinya kedua-dua grup ini memerlukan di antara satu sama lain. Jadi apabila kami rasakan kalau universiti atau Unicell sendiri terlibat secara serius dengan industri, mana kami boleh bergerak serentak, selari dengan industri. Ini adalah memang target kami, supaya apabila pelajar-pelajar terlibat di dalam projek-projek ini bersama-sama dengan industri, jadi keboleh pasaran pelajar-pelajar tu dengan sendirinya, sebab industri akan melihat dan mencari bakat yang terbaik. Betul. Jadi apabila pelajar-pelajar ni habis belajar ataupun graduate, mereka tidak perlu lagi melalui satu proses training yang akan melibatkan kos yang tinggi. Sebab di dalam proses pembelajaran itu sendiri, pelajar-pelajar terlibat secara praktikal. Dan kita mahu kepakaran dan juga kebolehan mereka itu terus dipasarkan kepada industri. Kerana kita mahu terhenti. Kerana mungkin mereka dapat memiliki kepakaran dan juga kemahiran, tetapi terhenti mungkin kerana tidak dapat dikesan oleh industri dan sebagainya. Dalam aspek itu, bagaimana jaringan dengan industri berlaku dengan baik? Bagaimana juga usaha-sama dan juga kerjasama dilihat penting untuk di masa akan datang oleh Unicell? Bukan sekadar industri Malaysia, kalau kita bercerita sukan pemotoran, perlu juga mungkin kerjasama dengan pihak di luar negara dan sebagainya. Bagaimana perkara itu dititik beratkan? Memang di Unicell kita ada beberapa unit yang fokus kepada linkages ataupun kerjasama dengan industri. Kita panggil business commercialization
Industrial Linkages ataupun BCI, di mana bahagian ini akan melihat secara praktikal, secara komersial, secara kerjasama dengan antara UNICEF dengan industri. Jadi segala projek yang dicadangkan dengan industri itu kami libatkan pelajar-pelajar dan staff itu sendiri, di mana bukan hanya pelajar sahaja yang kami dedahkan kepada projek yang secara praktikal. Staff yang mengajar pelajar-pelajar itu pun sendiri kita perlu meningkatkan kebolehan secara praktikal supaya pencara-pencara ini dapat membawa pengalaman ni di dalam kelas untuk jadi itu yang seiring kita mahukan nanti. Prof, kalau kita lihat saya ada lebih kurang 30 saat saja, 5 tahun akan datang, bagaimana kita melihat keupayaan pasukan ini dan juga target itu bagaimana? Mulai tahun 2013 kami akan cuba melibatkan diri di dalam perlombaan international seperti Formula SAE, dan di mana kabarnya Formula SAE Malaysia branch sudah berada di Malaysia. Jadi inilah satu permulaan yang bagus supaya pendadahan ini dapat kami berikan kepada pelajar-pelajar dan staf. Itu di peringkat international. Dan akhirnya nanti pusat kecemerlangan itu nanti akan jadi pakar wujud dan juga pusat melahirkan kepakaran-kepakaran yang diperlukan dalam sukan pemotoran negara kita. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton. Jika anda mempunyai sebarang pandangan atau cadangan, hantarkan kepada kami di Facebook dan juga di Twitter kami di 501 Awani, ataupun email kami awaninews@astro.com.my. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih Prof. Terima kasih. Okey.